Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So untuk video hari ni, aku nak cerita pasal sebuah foldable phone yang baru je official. Ini dia, Honor Magic V2. Dan setelah beberapa kali aku merasai pengalaman guna sebuah phone boleh lipat, aku akui perasaan teruja, excited tu memang ada. Dan bukan makna sebelum ni aku tak excited masa review phone. Okey je, korang tengok sendiri kan. Cumanya aku rasa kebanyakan phone flagship yang biasa sekarang macam dah makin bosan. Mungkin disebabkan teknologi semakin berkembang pesat. Maksudnya, semua nak kejar teknologi. Jadi bila kita tengok balik smartphone flagship tu, kita rasa macam aduh, sama lah dengan brand A, kita pun susah nak buat pilihan apa semua. Jadi perasaan teruja tu pun kurang lah bagi aku. Namun bila wujudnya atau hadir sebuah foldable phone dalam industri smartphone, dia memang bawa elemen kegembiraan lah untuk aku sendiri. Aku tak nafikan benda tu dan aku pun cukup excited nak fully gunakan smartphone tu. Macam contoh Honor Magic V2 ni. Dan kalau aku nak kongsikan first impression aku pasal phone boleh lipat daripada Honor, aku boleh kata cun jugalah. Aku tahu kalau aku cakap ni memang kedengaran klise, pasti aku nak juga beritahu korang yang Honor Magic V2 memang antara foldable phone yang paling ringan dan paling nipis sekali. Dan masa mula-mula aku baca full spec smartphone ni, aku agak skeptikal lah dengan berat dia. Macam, mustahil lah. Mana mungkin foldable phone boleh ringan macam tu kan? Tapi lepas je aku cuba sendiri, aku akui yang Honor Magic V2 ni sumpah ringan gila. Kalau korang nak tahu, dia punya berat cuma sekitar 231 gram je. Memang ringan kan? Yes, aku faham. Kalau kita compare dengan kebaikan phone flagship, tak keberatan itu lebih kurang je. Namun jika kita bandingkan pula dengan kelas dia sendiri, yang mostly semuanya berat, dekat sini barulah kita sedar yang Honor Magic V2 memang antara yang paling ringan sekali. And of course, aku juga suka dengan feel in hand dia bila kita pegang phone ni. Memang terasa sedap dan cukup selesa. Tak silap aku, kenipisan Magic V2 hanya sekitar 9.9mm bila kita fold. Dan overall aku puas hati je dengan body dia. Mungkin boleh cakap yang Honor Magic V2 banyak menang dekat bahagian design. Cumanya, untuk warna purple yang terbaru ni, aku personally macam tak berapa gemar nak guna secara naked. Dari segi finishing, memang best. Dia guna finishing jenis matte kan. So tak adalah masalah fingerprint magnet. And then dari segi solidness, okay je. Dia guna back panel jenis glass. And then dia juga ada feel ala-ala sandstone sikit. So memang cun. Tapi serius cakap, back panel dia ni bapak licin gila. Kadang tu rasa macam tak selesa nak guna secara naked sebab dia memang ada potensi untuk terlepas daripada tangan. Pesanan aku, better korang pakai je apa-apa casing. Ataupun kalau nak lagi mudah, korang guna je casing yang Honor dah sediakan dalam kotak jualan. Bagi aku, casing yang tersedia ni memang sedap. Ada kemasan ala-ala leather gitu kan. Lepas tu dia juga siap datang dengan stand tau dekat bahagian belakang. So korang bolehlah guna untuk berdirikan Honor Magic V2 sama ada dalam keadaan skrin tengah buka ataupun masa ditutup. Dua-dua boleh. Dan untuk pengetahuan korang, Honor Magic V2 ni tidak menyokong sebarang IP rating. Dia tak ada official IP rating. Jadi mungkin boleh jadi sedikit risiko kalau terkena hujan, air dan sebagainya. Dan satu lagi, disebabkan phone ni terlalu nipis, kita sebenarnya ada rasa sedikit susah masa nak unfold. Maksudnya masa kita nak guna skrin dalam kan. Memang kita kena carilah key point dia. Kita kena pegang betul-betul. Barulah dia boleh buka dengan baik. Aku bukan nak judge, tapi lebih kepada pesanan je. Aku tak nak lah nanti bila korang susah nak buka, susah terlepas. Hampir-hampir jadi. So masa korang nak buka tu, make sure korang hati-hatilah. And then kalau korang perasan, dekat sisi body Honor Magic V2 terdapatnya side mounted fingerprint scanner. Dan yang ni tak ada masalah. Overall boleh kata lebih kurang je macam kebaikan side mounted fingerprint scanner. Dia laju dan senang nak kesan cap jari kita. Dan walaupun Honor Magic V2 ni nipis gila, aku still kagum tau bila dia dibekalkan dengan setup stereo speaker. And setup speaker dia kali ni serious best. Dia tak rasa flat langsung, speaker dia super kuat. Korang bayangkan speaker dia atas dengan bawah ni gentle kecil. Tapi still boleh hasilkan audio yang lantang, yang memang sedap dan aku cukup enjoy lah nak fully gunakan stereo speaker dia. Macam biasa, korang boleh layan dulu hasil audio yang datang daripada stereo speaker Honor Magic V2. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. And of course, tak lengkaplah video kali ni kalau kita tak bercerita pasal skrin dia. Dan nama pun foldable phone. Mesti kena sembang lebih sikit bahagian ni kan. Dan sebanyak 1 bulan, aku fully gunakan smartphone ni. Aku memang enjoy dengan kualiti skrin dia. Aku boleh cakap kedua-dua skrin yang dia ada memang terbaik. So untuk skrin luar, Honor Magic V2 didatangkan dengan LTP OLED saiz 6.43 inci. And ini dia juga ada 120Hz refresh rate, support resolusi sampai Full HD+, ada brightness nit up to 2500 nit dan turut hadir dengan second generation nano crystal glass untuk protection screen.
Manakala untuk skrin dalam pula, aspek dia lebih kurang je. Dia still guna ATP OLED juga yang menyokong 120Hz refresh rate. And obviously, skrin dia memang besar lah kan. Dia hadir dengan size skrin sebesar 7.92 inci. Ada 2K display, support brightness nit yang sedikit rendah iaitu sekitar 1600 nit. Tapi yang paling penting sekali, kedua skrin dia dalam dan luar menyokong PWM dimming setinggi 3840Hz. Inilah antara feature yang aku suka-suka dekat skrin Honor. Dia kurang flicker dan dia juga turut membantu untuk elakkan mata aku sakit. Terutamanya kalau aku guna skrin dia pada waktu malam. Dan pasal skrin luar dia ni, aku tak nak cerita lebih, memang flagship level kan. Skrin dia cantik semualah. Lepas tu aku juga suka dengan skrin luar dia sebab rasa natural tau. Yelah, aspect ratio skrin ni kan 20:9. So masa kita guna tu, memang terasa lah macam pakai smartphone yang biasa. Dia cukup semula jadi, nak guna one hand tak ada masalah. Tak kisahlah korang nak lihat movie ke, nak tengok TikTok, social media ke apa, memang cun. Tapi kan kadang-kadang aku terlupa tau, yang aku sebenarnya perlu guna juga skrin dalam dia. Dan secara kebiasaan, kalau korang tanya aku lebih cenderung untuk guna skrin dalam Honor Magic V2 ni khas untuk buat kerja, edit video, lepas tu layan movie. Boleh kata kebanyakan masa dua benda tu je lah. Dan so far aku tak ada benda nak komplain sangat. Skrin dia pun ada feel ala-ala tablet. So memang best kalau nak buat layan movie, skrin dia ni gentle, terbaik kan. Kualiti dia mantap, color presentation dia bagus dan cukup enjoy lah untuk tujuan entertainment. Cumanya kalau kita nak cerita secara details, skrin dalam Honor Magic V2 ni masih belum sempurna sepenuhnya. Kalau korang tengok, even aku pun daripada awal lagi aku dah perasan yang dia masih adalah kesan crease, terutamanya bila kita tengok pada kedudukan yang beza. Dan bila kita sentuh pun agak terasa lah longkang dia tu. Pasti kalau kita nak compare dengan Honor Magic VS yang aku pernah review tahun lepas, obviously Honor Magic V2 punya keselipatan lebih minimal lah. Dia memang ada, kita perasan je, tapi tak adalah teruk macam dulu. Sekarang jauh lebih baik. Dan untuk spek dalam blur, peranti ini disajikan dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2, hadir dengan RAM sebesar 16GB LPDDR5X, si ada Honor RAM Turbo sebanyak 7GB RAM, dan turut dibekalkan dengan ROM berkapasiti 512GB UFS 4.0. Dan aku faham, bila korang dengar je chipset dia, korang mesti macam, Magic V2 ni bukan device baru ke? Asal dia tak pakai Snapdragon 8 Gen 3? Kan lagi power tu. Aku dah ready untuk jawab soalan korang. So kalau korang nak tahu, Honor Magic V2 ni bukanlah sebuah device yang baru. Walaupun baru untuk market Malaysia, tapi sebenarnya dia dah official launch dekat China beberapa bulan lepas. Dan pada ketika itu, chipset yang paling latest, yang paling power adalah Snapdragon 8 Gen 2. So sebab itulah dia tak pakai Snapdragon 8 Gen 3 lagi. Tapi korang tak payah pening-pening nak fikir, dan nama pun chipset flagship, maka prestasi dia pun top notch lah. Aku memang tak ada nak komplain, dan senang cakap tak ada benda nak cerita pasal performance dia. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 kot, memang antara yang terbaik yang ada dekat pasaran sekarang. Walaupun 8 Gen 3 dah keluar, tapi still Snapdragon 8 Gen 2 ni masih lagi relevan. Korang tak payah risau. So untuk buat macam-macam kerja, korang nak main game, nak guna daily use ke, takkan ada masalah. Namun dalam banyak-banyak perkara, aku ada rasa sedikit kecewa dengan software yang tersedia. Secara overall, aku faham je setiap brand ni dia mesti ada identiti sendiri dalam menghasilkan sistem operasi untuk sebuah smartphone. Macam macOS 7.2 yang ada dekat Honor Magic V2 ni pun okey je. Tak ada masalah bug, tak ada error dekat software ke apa. Tapi itulah, untuk sebuah foldable phone, aku sebenarnya berharap untuk OS dia lebih fleksibel dan juga lebih versatile. Maksudnya, lebih senang untuk kita akses nak buat multitasking tu kan. So dekat Honor Magic V2 ni, dia punya software multitasking kira sangat-sangat basic dan ada rasa leceh tau masa nak hidupkan fungsi multitask tu. Sebagai contoh, kalau aku nak buat horizontal split ke, aku kena buka dulu mana-mana apps, and then aku kena slide dekat bahagian hujung screen sampai terkeluar taskbar dia. Lepas tu aku kena pilih pula apps yang aku nak dan drag dia dekat sebelah apps yang kita dah buka awal-awal tadi. So technically memang leceh gila, rasa macam sama je step dia kalau kita nak buat multitask dekat phone biasa yang lain. And of course, aku tak berharap pun untuk dia ada feature taskbar dekat bahagian bawah macam phone Oppo atau Samsung. But then katakanlah kalau dia ada fungsi yang lebih kurang, bukankah lagi senang untuk user atau consumer ni buat multitasking dan lain-lain. Itu je lah kot benda yang aku nak komplain, dan aku harap sangat in future Honor boleh tambah baik, improve dia punya software supaya lebih fleksibel. Sebab sayang mostly aku boleh kata benda-benda lain yang ada dekat Magic V2 ni memang best. Cuma bila mana software dia kurang memuaskan, kita pun rasa kurang puas nak guna. Dan aku rasa berkenaan software ni boleh je ditambah baik. Macam dulu smartphone Honor tak ada pun features game manager, but then sekarang dah ada. So maksudnya pasal OS ke software optimization ke memang boleh diubah. Tapi apa-apa pun, kalau kita nak cerita dari segi performance multitasking dia, memang tak ada isu. Korang nak buat horizontal atau vertical split ke, korang nak buka 4 aplikasi secara serentak pun takkan ada masalah. Aku boleh puji dekat situ. Dan yang seterusnya, untuk prestasi bateri, yang ni memang superb. So Honor Magic V2 hadir dengan bateri sebesar 5000 mAh dan turut dibekalkan dengan adapter 66W Honor Supercharge. Dan sepanjang 1 bulan, aku fully gunakan peranti ni sebagai daily driver. Aku personally enjoy gila dengan prestasi bateri dia. Jujurnya, aku tak tahu berapa screen on time yang aku dapat secara overall. Tapi kali ni, aku ada bukti nak tunjuk dekat korang berapa lama bateri dia boleh bertahan.
bertahan. So kalau kita tengok hasil daripada screenshot ni, kebanyakan masa Honor Magic V2 memang boleh bertahan lebih daripada 12 jam sehari. Biasanya aku akan cas penuh pada pukul 11 pagi and pada pukul 11 malam macam tu, macam korang tengok kan, bateri dia masih ada baki sekitar 10%. Kiranya kalau nak tahan seharian tu memang tak ada hal lah. Yes, aku sedar, mungkin ada yang lebih baik. Tapi bagi aku, kalau bateri dia mampu untuk bertahan selama seharian, maksudnya aku cas dari pagi, lepas tu bila aku balik kerja, baru dia minta balik untuk cas, dan aku memang puas hati dah lah. Untuk charger pula, yang ni aku tak ada nak komplain. Memang laju. Dan lepas aku dah test sendiri, dia perlukan masa sekitar 50 minit. Kadang-kadang dapat je bawah 50 minit untuk penuhkan bateri 5000 mAh. So, adapter 66W yang Honor sediakan ni bagi aku cukup baik. Aku pun tak payah pening-pening. Just cucuk je bila habis bateri and it's good to go. Boleh penuh balik macam biasa. Aku rasa aku dah pernah guna dekat Magic 5 Pro, Honor 90 dan hasil dia memang cukup memuaskan. Dan yang terakhir untuk setup kamera, Honor Magic V2 didatangkan dengan 50MP kamera utama, 50MP ultrawide dan 20MP telephoto lens. Manakala untuk selfie pula, kedua-duanya menggunakan 16MP sensor yang sama. So untuk setup kamera ni, secara keseluruhan tu memang bagus. Namun untuk sebuah peranti berharga RM7,000, kita mesti ada rasa macam wow kan. Aku bayar 7K, aku nak kamera dia mesti perform. Betul tak? Tapi itulah, ikut daripada pengalaman aku sendiri, kamera dia macam tak berapa kena dengan harga jualan dia. Yes, of course, dari segi dynamic range, cara dia counter backlight, cara kamera dia highlightkan shadows, dia punya colour dan sebagainya, memang nampak cantik je. Cumanya hasil dia tu boleh kata biasa je lah. Kadang-kadang kita boleh perasan yang HDR dia macam tak berapa konsisten dan dari segi sharpness pun kurang baik sikit. Lepas tu kalau nak cerita pasal lensa ultrawide, aku paling suka dengan dia punya FOV lah. Memang luas. So bila kita snap tu nampak cantik je sebab dia boleh capture banyak kawasan kan. Tapi secara keseluruhan, ultrawide dia tidaklah standing macam main sensor. Masih ada color shifting yang agak ketara, terutamanya bila kita guna pada tempat yang kurang cahaya. And then memandangkan Honor Magic V2 ni ada telephoto lens, aku pun ada test untuk ambil beberapa gambar. So far aku paling enjoy dengan 2.5 kali zoom dia je. Warna dia nampak cun, ketajaman gambar dia terbaik dan memang cantik lah senang cerita. Tapi bila kita cuba pula untuk snap guna 10 kali zoom, yang ni memang kurang memuaskan. Aku pun kadang-kadang rasa macam tak berminat nak zoom sejauh ni. Kalau aku nak snap gambar building ke apa, aku lagi prefer untuk guna 2.5 kali zoom dia je. Dan untuk penggambaran waktu malam, jujur cakap aku tak ada benda nak komen. Aku rasa phone daripada Honor ni antara yang power juga tau dan deliver gambar night mode. Dan hasil dia, macam korang tengok, memang cantik kan? Gambar dia tak ada masalah dari segi noise, tak ada masalah lens flare yang terlalu ketara dan even tempat tu gelap macam mana sekalipun, cara kamera dia boost cahaya memang nice. Dia tak buat gambar tu jadi terlalu ungu atau kehijauan tau sampai rosakkan suasana gambar. So boleh cakap yang fungsi night mode dekat Honor Magic V2 ni memang mantap. Dan last sekali pasal video, peranti ni mampu untuk merakam video sehingga resolusi 4K 60fps dan hasil video dia just okay, mungkin ada nampak sedikit jitter tapi dari segi kualiti not bad jugalah. Apa yang buat aku kurang berkenan pasal kualiti video dia adalah dari segi tona warna tu. So kalau korang perasan, video dia ni macam over sharpen. Katakanlah kita color grade video yang kita rakam, lepas tu kita naikkan sharpness, naikkan clarity ke, memang macam ni lah hasil dia. Dan secara keseluruhan, aku bukanlah tak puas hati dengan setup kamera smartphone ni. Cumanya untuk harga jualan RM7,000, obviously kebanyakan orang mesti akan letak harapan yang tinggi. Even aku pun salah seorang yang berharap untuk kualiti gambar, kualiti video dia bagus kan. Tapi itulah macam korang tengok tadi, hasil dia just average je. Dan bagi pendapat aku, Honor Magic 5 Pro punya setup kamera jauh lebih baik berbanding Magic V2 ni. Ni jujur lah aku beritahu korang. Aku rasa macam sayang lah kan. Kenapa Honor tak nak guna sensor yang sama je macam Magic 5 Pro? Sebab memang terang lagi bersuluh hasil dia mantap kan. So aku harap untuk Honor Magic V3, Honor boleh improve sikit setup kamera dia supaya lebih berbaloi dengan harga jualan dia. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Sebenarnya pendapat aku kongsikan kepada korang pasal Honor Magic V2 adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan aku nak mention sekali lagi, Honor Magic V2 ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM6,999 untuk variant 16GB RAM dan juga 512GB untuk storan dalaman. Dan katakanlah korang tak nak beli phone boleh lipat, tak nak beli foldable phone sebab korang ni concern bahagian crease dia, korang takut cepat rosak, cala ke apa, dekat sini korang tak payah risau. Sebabnya, Honor disediakan protection tau untuk screen dia selama 1 tahun. Yang mana jika berlaku sebarang masalah dalam masa 180 hari, korang akan dapat replacement screen dia secara percuma. Tapi dalam masa 365 hari pula, korang dapat 50% off. Kira okey lah, screen foldable phone kan mahal. So bila owner sanggup bayarkan untuk korang, memang gila. Jadi apa pula pendapat korang pasal foldable phone yang terbaru daripada owner ni? Bagus ke? Berbaloi ke? Ataupun mampu ke untuk dia menandingi untuk bersaing lah dengan foldable phone yang lain? Cuba korang komen dekat bawah. By the way, kalau korang minat, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dia dekat ruangan description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa best, korang rasa enjoy dengan video kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, and see you guys in the next video. Bye bye.